Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Kuala Kedah, 5 minit. Ya, terima kasih Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus merujuk kepada butiran 03300 menangani kempen anti minyak sawit. Tuan Ketua, kempen anti minyak sawit adalah salah satu faktor terbesar yang menjadi penghalang kepada pemasaran sawit dan penerimaan minyak sawit masyarakat antarabangsa. Nampaknya kita telah mengurangkan peruntukan yang kita beri 27 juta pada tahun 2020 dan tahun 2021 akan dikurangkan kepada 20 juta sahaja. Soalan saya ialah apakah ini tidak akan mengganggu kempen anti minyak sawit. Walaupun kita ada sekatan perjalanan kerana COVID, tetapi kempen anti minyak sawit kena berterusan. Kerana isu seperti pemakanan itu berterusan dan dibahaskan dari masa ke masa dan terus dijadikan bahan-bahan yang pembicaraan di forum-forum ramai, di TV, di media, dan ia memberikan kesan yang sangat buruk kepada sawit kerana disinformation dengan izin ataupun maklumat palsu, maklumat diselewengkan ini sentiasa berlaku, disebarkan oleh pesaing-pesaing minyak sawit di masyarakat antarabangsa. Kalau kita mengurangkan usaha kita menangani maklumat yang mengelirukan ini, maka ia akan berikan kesan yang buruk kepada perusahaan minyak sawit kita. Selain daripada itu, kempen anti minyak sawit juga melibatkan isu pekerja. Seperti baru ini di Amerika, isu hak orang asal dan isu penyahutanan atau deforestation. Dan ini semua kena terus kita jalankan dengan baik. Dan saya merasakan bahawa penekanan kita pada isu deforestation misalnya tidak cukup kukuh sepanjang yang kita lakukan ini, tidak cukup meyakinkan masyarakat antarabangsa. Kalau kita mengurangkan penekanan atau kita mengendorkan apa yang kita lakukan selama ini, saya bimbang bahawa ia akan berikan kesan yang buruk kepada pasaran minyak sawit kita. Dan kita sekarang saya difahamkan daripada apa yang disebut oleh Menteri, kita sedang mengembangkan pasaran kita ke China dan ke India. Dalam dunia tanpa sempadan, saya cukup yakin bahawa isu-isu yang sama akan dibawa ke China dan India dan akan menjadi isu besar. Kerana itu saya mohon supaya diberikan perhatian sepenuhnya dan dilihat kembali tentang kepentingan kempen menangani kempen anti minyak sawit ini. Keduanya ialah butiran 030400 pensijilan minyak sawit mampan Malaysia atau MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil. Bagaimanakah kita memasarkan MSPO, Tuan Ketua? Kita menggalakkan petani berbelanja dan bersusah payah mendapatkan pensijilan MSPO. Tapi kalau sijil MSPO tidak laku atau tidak diterima oleh masyarakat antarabangsa, ia tak sangat menguntungkan. Dan dan juga petani kita harus ada, mesti ada satu kebaikan yang mereka dapat apabila mereka mencapai MSPO. Mereka perlu rasakan benda itu. Kalau itu tak rasa, maka tak dirasai oleh petani, oleh pekebun kita dan tak dirasai kepentingan MSPO itu di peringkat masyarakat antarabangsa, saya bimbang bahawa kempen ini tidak akan gagal. Kita ada sijil tapi sijil itu tak diterima, tak laku. Macam ada sijil tapi tak dapat buat apa-apa. Jadi kerana itu saya ingin bertanya, bagaimanakah kempen memasarkan MSPO kepada masyarakat antarabangsa? Khususnya ialah butiran 030600 Institut Peladangan dan Komoditi Malaysia atau IMPACT. Bagaimanakah kita mengatasi pasal kekurangan buruh? Dan betul kita ada kekurangan 36,000 buruh sehingga bulan November dan bulan Disember dijangka kita akan kurang 52,000 buruh. Dan kekurangan ini kalau tak diatasi segera dengan mengambil pekerja asing, ia akan membuatkan kerugian melebihi 8 bilion ringgit. Apakah usaha yang dilakukan oleh kementerian? Kita dimaklumkan di Dewan Yang Mulia ini oleh Menteri Peladangan dan Komoditi bahawa dia berusaha, beliau dan kementeriannya berusaha sebaik mungkin untuk menggalakkan orang ramai, orang tempatan bekerja di ladang sawit. Tapi kita dimaklumkan dari segala data yang diberikan itu tak berjaya. Maka apakah yang telah dilakukan dan apakah yang telah tercapai setakat ini untuk mengelakkan daripada kita kerugian hasil ekspor sawit melebihi daripada 8 bilion ringgit. Itu satu persoalan yang bagi saya sangat penting dijawab dan sangat penting diatasi. Kalau memang jangka panjang saya setuju kita mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Tapi pada waktu ini adakah kita akan membiarkan
buah sawit kita yang telah susah payah kita tanam, rosak begitu saja kerana kekurangan pekerja. Itulah perkara yang saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad.